Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa dinan qayyima. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wal dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita sambung pengajian kitab Sulamus Sibyan, yang ini karangan daripada Tok Guru Ayah Cik Tuan Guru Ayah Cik Al-Qadahi, Haji Cik Ayah Cik. Ini berkenaan dengan fiqh. Kita masih duduk pada bab pada fasal syarat sah sembahyang. Betul lah. Muka surat 23. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala telah berkata Tuan Musannif kita, ini kita duduk pada pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Jadi syarat sah sembahyang ni ada 9. 9 tu 3 kita dah baca, ini Islam dan juga akil, berkongsi syarat dengan syarat wajib. Syarat sah tu berkongsi dengan syarat wajib. Syarat wajib sembahyang yang sebelum ni daripada kita dah baca. Maksudnya apa? Sah sembahyang tu bila Islam sah sembahyang dan wajib sembahyang. Bila kata berakal sah sembahyang dan wajib sembahyang. Itu berkongsi. Kemudian yang ketiganya, suci daripada segala hadas. Dan ni kita nak masuk pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Jadi berkata Tuan Musannif apa dia? Maka hadas itu, dia hadas, dia khazaf kat situ. Maka hadas 3 bahagi. Kalau ikut kitab dia tulis macam tu lah. Tapi maka hadas dia ada khazaf kat situ, letak apa? Maka hadas itu 3 bahagi. Maka hadas itu 3 bahagi. Ini kalau ikut pada perkataan ulama' kan, dalam kitab kita ni lah, Tok Guru Ayah Cik kan. Jadi kalau sebahagian ulama' pula mengatakan pembahagian hadas tu kepada, dia membahagikan pembahagian hadas tu kepada 2. Disebabkan oleh ambilan dia dan cara ambilan dia, cara dia melihat perkara tu, masalah tu, jadi dia bahagikan kepada 2. Apa dia bahagikan 2 tu? Satu hadas besar, satu hadas kecil. 2 je lah. Tapi dalam kitab kita ni pembahagian hadas tu terbahagi kepada 3. Dan kita ambil sikit hadas ni, hadas tu apa yang maksud takrif bagi hadas. Sebab dalam fiqh kan, kita mahir kita mahir ilmu fiqh ni disebabkan kita ingat pada istilah, kemudian kita ingat pada kaedah.
Kita mahir tu sebab kita ingat istilah dan juga kita ingat kaedah. Bila ingat kaedah, ingat istilah, kebiasaannya kita akan nampak pada masalah. Jadi sebahagian ulama' yang sebut dua hadas tu dengan maksud hadas besar dan hadas kecil tu sebab apa? Sebab dia ambil, dia kata kalau kata hadas kecil kan, maksudnya melibatkan anggota kecil. Kalau kata hadas besar, kenapa disebut dibahagikan hadas ni kepada dua? Satu hadas kecil, satu hadas besar. Hadas kecil sebab melibatkan anggota kecil. Kalau hadas besar sebab melibatkan anggota besar. Dua tu je dia ambil. Jadi kalau ta'rif bagi hadas, apa dia? Kita tengok ke atas tu sikit. Kalau dalam kitab kita dia tulis, maka makna hadas itu, dan ketiganya, nampak tak kan? Suatu perkara, apa hadas? Suatu perkara yang berdiri ia perkara. Berdiri dengan maksud melekat. Pada, melekat tu mana? Pada segala anggotanya. Anggota yang hadas tu, yang sifat bagi anggota tu menegah ia akan sah umpama sembahyang. Itu kalau dalam kitab. Jadi takrif tu panjang kan. Jadi takrif panjang, kalau kata kita ingat takrif tak apa. Kalau kita tak ingat takrif, kita ingat betul-betul apa yang dikehendaki dengan takrif tu. Yang ini kotoran yang tidak dapat dikesan. Tu dia hadas. Suatu kotoran yang tidak dapat dikesan dengan panca indera. Jadi bila kata hadas, satu kotoran yang tak dapat dikesan dengan panca indera, kemudian hadas tu pula melekat dia pada seluruh badan kita, pada seluruh anggota badan kita. Kesan daripada dia melekat pada anggota badan kita yang tak nampak dengan mata kita ni, apa dia? Tak sah sembahyang kita. Tu dalam kitab Arab dia ada tulis kan, amrun i'tibari yaqamu bi'a'da'il badani yamna'u nasihati solah. Sebelum daripada ni kita dah sebut dah takrif bagi hadas. Jadi bila kata hadas ni perkara yang melekat, dia jadi khilaf lah. Sebab ada di kalangan ulama' mazhab kan, yang boleh nampak hadas ni. Macam kita dah sebut sebelum daripada ni. Macam Imam Hanafi, dia boleh nampak hadas tu. Sebab tu dia hukumkan hadas tu lain, dengan cara yang lain kan. Dia hukum cara lain. Ada pun mazhab Syafi'i, dia hukum dengan cara lain. Jelas. Tu. Jadi kalau kata ulama' tu mengikut pada pandangan Imam Abdul Salam kan, yang kata dua tu lah, dua bagai tu. Tapi dalam kitab kita ni 3 bagai. Maka hadas itu 3 bahagi. Sebab apa yang kata 3 bahagi ni? Ni yang kita nak tahu. Sebab yang tadi tu kita kata ada sebahagian ulama ambil 2. Dalam kitab yang aku mengaji 3. Jadi sebab apa 3 tu nak kena tahu? Sebab diambil kira. Pertama daripada 3 bagai hadas tu, hadas kecil. Apa hadas kecil? Tu takrif dia. Yakni hadas kecil itu sedikit barang yang haram dengan ada dia hadas. Jadi hadas kecil ni, takrif bagi hadas kecil, sebab apa kata hadas kecil? Kan? Sebab sedikit perkara yang diharamkan atasnya. Ulama' yang awal kita sebut tadi tu apa? Sebab apa kata hadas tu bahagi 2 je? Sebab melibatkan anggota kecil dan melibatkan anggota besar. Lain kan? Sedangkan kita hadas kecil, yang kata hadas kecil tu sebab apa kata kecil? Kan? Sebab sedikit perkara yang diharamkan dengan sebab ada hadas tu. Sedikit. Jadi kalau sedikit ni pun kena tanzir. Bila kata sedikit, mesti ada gulauan ni. Macam mana boleh tahu sedikit? Sebab kita tahu kan ada yang lebih banyak.
Kan? Itu dipanggil dengan hadas besar. Ini kalau macam saya mengaji dulu, saya tak nampak kenapalah duk sebut benda-benda sini ulang-ulang kan. Kalau macam kita sekali lalu kita mengaji, kita rasa macam alah benda ni aku faham, duk ulang-ulang kan. Dia sebenarnya perbezaan ahli sunnah ni ialah apa? Dilatih mantik dalam kitab. Dilatih ilmu mantik, ilmu cara kita berfikir tu, dilatih pada kita cara berfikir. Kalau kata hadas kecil, kenapa disebut dengan hadas kecil? Kan? Kalau kata kecil, mesti ada gulauan. Ada besar. Kita mengaji tauhid, kan? Asal dia, kita kata akal kita, dia melibatkan mantik lah, kan? Bila kata kulli akan masuk semua. Kita faham bahasa Arab ni, bila sebut kulli, dia termasuk semua, sekalian, tu kulli. Jadi bila kita mengaji, kalau kita dengar kulli, kita kena hati-hati. Sekalian tu, betul tak, kan? Sekalian. Kalau kata juz'i, dia bukan sekalian. Dia separuh. Jadi juz'i dengan kulli ni satu daripada ilmu yang nak duduk dalam ilmu mantik yang berkaitan dengan akidah. Begitu juga dengan fiqah. Dalam fiqah, kalau dalam fiqah, kita tak boleh campur dengan tauhid. Cuma nak bagi tahu asas ahli sunnah wal jamaah ni, cara fikir. Ahli sunnah ni, dia beza dia pada cara fikir. Cara fikir macam mana? Cara kita melihat satu-satu masalah tu, kemudian kita tanya soalan tu dan kita jawab semula. Dekat situ dia akan keluar. Selesai pada masalah. Jadi takrif kena jaga kat situ tu sebab apa? Sebab bila kita pegang takrif, dia akan pergi kepada secara terperinci. Apa maksud hadas? Hadas kotoran. Amrun i'tibari. Dalam kitab sebut amrun i'tibari. Satu kotoran yang tak nampak. Contoh kan. Yang melekat ia pada badan. Tu hadas. Sebab kita tak boleh lagi ilmu tu bila kita tak menghalusi. Ada pun kitab Turu Haji Cik ni kan. Kalau tengok dalam kitab ni dia menghalusi. Cara saya apa? Sebut depan tuan-tuan pun menghalusi. Sebab apa? Cara saya mengaji pun menghalusi juga. Macam tu juga. Tok Guru sebut satu. Duk tunggu depan. Nak sebut apa nak sebut. Jadi kenapa sebut 3? Sebab kata hadas kecil, hadas besar dan juga hadas pertengahan. 3 bahagi kepada hadas dalam kitab kita. Jadi hadas kecil yakni dengan maksud sedikit barang yang diharamkan dengan sebab ada hadas tu. Tu dia, hadas kecil. Dengan makna apa? Dengan makna tak boleh. Tak boleh kita nak buat. Tak boleh kita nak buat perkara tu dengan sebab kita ada sedikit barang yang diharamkan atas diri kita. Iaitu mana? Tiada air sembahyang. Kalau dalam kitab dia tulis apa? Iaitu air sembahyang. Baca seorang jam bos. Iaitu tiada air sembahyang. Jadi tiada air sembahyang. Dia dalam kaedah fiqah ni tuan-tuan kan. Bila kata hadas, kan dah kata kan, pertamanya hadas kecil. Betul tak? Itu dia panggil tasrih. Secara jelas dia sebut. Tapi kadang-kadang dalam kitab fiqah ada juga dia tulis secara itlaq. Apa itlaq? Apabila berhadas seseorang itu, contoh kan, itu dia panggil itlaq. Bila dia sebut apabila berhadas, dia ada sebut tak kecil atau besar? Tak ada kan? Itu dia panggil itlaq. Semata-mata dia sebut tu hadas. Bila sebut macam tu, itlaq maksudnya hadas tu hadas kecil. Adapun kalau secara tasrih, dia akan sebut hadas besar. Dia sebut. Dia kaedah fiqah ni, apa ni? Itlaq. Kalau itlaq, semata-mata itlaq kan, jadi kita pakai itlaq.
Kalau kata muqayyad, kita pakai muqayyad. Tapi kalau itlaq tu, kita pakai makna muqayyad lah. Tapi kalau itlaq tu bertemu dengan muqayyad, kita pakai muqayyad. Ini kena main jugalah istilah namanya muqayyad tu apa benda. Muqayyad tu muqayyad. Itlaq tu apa dia? Itlaq tu semata-mata ataupun tiap, kalau dah letak pada ayat lah, pada ayat. Itlaq ni semata-mata. Ataupun kita kata benda yang kita buat semata-mata, tak ada niat pun. Ni air. Kan? Air. Itu dia panggil itlaq. Air apa? Ni latih fiqah ni. Air apa? Air sirap ke? Air mineral ke? Okey, bila kita sebut ni air mineral. Itu dia panggil tasrih. Jelas. Kita sebut tu jelas. Bila sebut ni air apa? Sebab dalam Quran, kalau ikut pada ilmu ulum Quran, kan? Macam dalam surah An-Nisa tu, Fatahriru raqabatin dengan maksud apa dia? Memerdekakan hamba sahaya. Apa? Hamba sahaya saja ke? Belakang tu dia tulis Fatahriru raqabatin mu'minatin, ataupun hamba yang mukmin. Pasal tu kita tak boleh suka-suka nak terjemah. Terjemah tanpa ada ilmu menyebabkan sesat. Sebab apa? Pada pendapat aku dah baca dah ni, aku baca tafsir ni, aku rasa kan ayat Quran ni sebenarnya dia tuju pada sudah. Di ulum Quran. Jadi pakai semua tu lah, pakai. Tapi apa dia, dalam kitab kita ni dia keluarkan dalam bentuk tulisan Jawi ni supaya kita mudah faham. Itu pun disebut dengan ibarat. Pasal tu kitab Jawi sekali pun tak boleh baca seorang-seorang. Sebab setiap yang kita tengok ni sebenarnya ibarat. Dipanggil ibarat kitab yang ambil daripada kitab-kitab Arab. Jadi berhajat kepada syarah lah. Okey, hadas kecil. Jadi hadas kecil yakni sedikit barang yang haram dengan ada dia. Dengan sebab ada dia, ada hadas tu. Mana dia? Iaitu tiada air sembahyang. Jadi tak ada air sembahyang ni, jadi 4 perkara yang akan disebut ke depan ni, kan? Haram bagi kita melakukan perkara tu. Jadi berapa? Maka haram dengan ada ia hadas itu 4 perkara jua. Jua tu pun dia ada dia punya comeback juga. Jua dengan maksud apa? Tiada yang lain. Ini memang kan. Dan biasa kita dengar, kalau kita biasa dengar, akal kita terus dah boleh proses lah. Kat mana dia pakai ni? Sebenarnya dia pakai waktu bila? Waktu kita dengar orang syarah salah. Kita dengar orang mengajar ini gaya Wahabi ni, dia boleh kenal. Sebab hari kita dah selalu dengar, otak kita ni selalu dengar. Tu dia jua tu. Jua pun ada comeback dia juga. Bukan jua suka-suka jua. Jadi haram ni perkara yang dilarang lah. Perkara yang haram tu perkara larangan. Larangan kita dah sebut daripada sebelum ni apa dia? Larangan tu terbahagi kepada 2 kan. Larangan dalam bentuk haram, larangan dalam bentuk makruh. Kena ambil itu tuan-tuan. Larangan tu, bila kata larangan, dia akan letak dalam jiwa kita satu kefahaman apa dia. Allah larang. Pasal tu bila kita faham benda ni makruh, tinggalkan makruh. Makruh apa? Makruh baru nak fikir kejap. Hukum makruh apa? Sudah. Jadi kita faham dah. Sebelum ni kita sebut hukum taklifi tu. Haram apa? Sunat apa? Makruh apa? Jadi bila kata makruh, perkara tu termasuk dalam perkara yang dilarang. Siapa? Dilarang oleh Allah Ta'ala. Larang tu dengan maksud apa? Benci. Kita kalau anak kita kan, kita cakap pukul 5 petang baru keluar, dia keluar pukul 4. Kita larang dia keluar kan, tapi dia keluar pukul 4. Bila dia keluar pukul 4 tu menyebabkan kita marah lah. Tapi marah sangat ke? Tak juga. Tapi marah tu dipanggil marah, umpama dia benci. Menyampah. Jadi menyampah. Jadi kalau kita tinggalkan perkara-perkara makruh ni,
Kalau sikit tak apa, kalau jadi banyak dia tinggal. Ni saya bukan cakap dengan tuan-tuan, ni saya cakap untuk diri saya sendiri. Maksudnya bila banyak kita tinggal kan menyebabkan hati kita makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Contoh perkara yang kita tinggalkan di makruh ni apa tuan-tuan? Kan, supaya apa? Dapat sama-sama kita beramal. Sebab kita pun tengah sama-sama nak bangkit beramal. Salah satu perkara yang makruh kita tinggalkan ialah solat sunat kan, qabliyah subuh dan solat sunat ba'diyah isyak. Sebab itu di antara sunat muakkad. Tinggal tu apa? Tinggal tu jadi makruh. Dia ada lagi satu dia sebut dengan khilaful aula. Khilaful aula ni yakni kan apa ni, sunat yang ghairu muakkad. Ya. Sunat yang luar, yang lain daripada sunat yang dituntut. Contoh dia sunat ba'diyah maghrib. Tu ghairu muakkad. Jadi hukum ghairu muakkad ni dia apa? Khilaful aula. Jadi khilaful aula tu apa dia? Tanya pula. Khilaful aula ni perkara yang hampir-hampir dengan makruh. Hampir-hampir dengan makruh. Dia tak makruh tapi dia hampir dengan makruh. Lepas tu kita tahu sikit-sikit lah istilah. Sebab nak main istilah banyak-banyak ni pun letih lah. Semua kalau kita kadang-kadang kita peringatkan untuk kita, untuk diri kita lah. Lama-lama kita boleh nampak. Baik. Okey, perkara yang diharamkan tu 4 jua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, pertamanya perkara yang haram sebab berhadas tu daripada 4 perkara sembahyang. Ni syarah sembahyang ni. Tuan-tuan punya pasal ni saya buat nota ni. Cuma dobit saya terabur. Sembahyang. Jadi sembahyang ni macam saya cakap tadi, apa dia tuan-tuan? Bila sebut sembahyang, tengok situ. Ayat dia sembahyang ke sembahyang sunat? Ke sembahyang wajib? Ada tak dia tulis? Jadi kalau ikut kaedah, itu itlaq ke muqayyad? Dah nampak dah? Bila kata pertamanya apa? Sembahyang. Perkara yang haram dengan sebab hadas ni sembahyang. Pegang situ Jadi sembahyang kat sini termasuklah sembahyang sunat, termasuklah sembahyang wajib, dan termasuklah sembahyang jenazah. Lepas daripada ini jangan tanya dia. Sebab apa? Sembahyang jenazah tu pun kena ada air sembahyang. Tak boleh tanpa hadas. Ada pun kaul ulama, ada perkataan ulama, tapi itu perkataan yang dhaif daripada Ibnu Jarir kan. Dia kata apa? Boleh solat jenazah ni kalau tak ada wuduk. Biasa tuan-tuan dengar. Biasa dengar hari ni tengok dalam kitab. Tengok sendiri tuan-tuan. Pasal tu saya kata kaedah tu. Sebab apa? Bila kita baca satu, bila kita nak membuktikan dengan siapa-siapa je lah. Kita nak bukti dengan isteri kita ke, dengan diri kita sendiri ke. Jadi kepahaman kita tu betul faham dulu, baru kita boleh bagi tahu orang. Sembahyang kat sini dia sebut tu secara itlaq tu. Semata-mata sembahyang ni. Perkataan tu. Ada tak dia tasrih kata sembahyang situ, sembahyang wajib ke sunat? Tak ada. Tak ada kat sini dengan maksud masuk semua. Sebab ambil daripada kitab Arab. Tuan guru ambil daripada kitab Arab, terjemah kepada bahasa Melayu kan. Jadi kita dah biasa dah benda ni. Dia kata apa, common. Perkataan ni dah biasa sangat dah nampak. Jadi kita tinggalkan kaedah. Habis lah baca kitab. Jadi bila kata sembahyang, sembahyang wajib termasuk, sembahyang sunat termasuk, sembahyang jenazah pun termasuk juga. Tu kata kalau ikut kaedah tu kan, kita kena guna kaedah tu. Tapi kalau kata itlaq bertemu dengan muqayyad, pakai mana? Bertemu semata-mata dengan yang dikaitkan tu, pakai yang mana? Kena pakai yang kait lah. Sebab ada kaitan ni. Jadi kena ambil. Dia kait tu dia kata muqayyad. Itu istilah fiqh lah. Tapi hari-hari dengar ataupun selalu dengar, lama-lama kita boleh lah ingat. Jadi sembahyang jenazah tak boleh juga. Ada pun kaul dhaif yang ada tu, kaul dhaif tapi mardud, yakni kaul tu apa? Secara jumhur ulama
menolak perkataan daripada Ibnu Jarir. Menolak. Jumhur ulama menolak. Menolak ni tolak Ibnu Jarir ke? Bukan. Menolak ni sebab apa? Sebab dia tak dapat bawa datang periwayat. Riwayat ni daripada mana? Kalau dia tu dia kata sanad tu. Kan? Waktu dia orang pecahkan hadis-hadis apa semua ni, dia orang tengok ni hadis apa. Ni sekadar saya sebut je lah, sekali imbas je bagi kita faham konsep dia. Bila satu hadis perkataan Nabi, kan? Satu perkataan Nabi, sahabat dia akan ambil ataupun ulama akan ambil. Bila ambil, dia nak pecahkan tu, dia kena bawa riwayat yang paling dekat, kan? Dan siapa paling banyak? Kemudian tengok pula daripada periwayat yang datang tu, sikoh tak sikoh ilmu dia. Yang kedua. Lepas tu dah tengok sikoh tak sikoh ilmu dia. Tengok pula riwayat yang sampai kepada dia tu datang daripada orang yang sikoh juga ke ataupun tidak. Kalau kata terputus tengah tu, nanti dulu. Hadis ni dia boleh jatuh. Dia punya martabat. Macam tu jugalah kaedah. Pasal tu kata ahli sunnah. Sebab tu kita latih cara macam tu. Kita duk ulang tu bukan sebab apa? Supaya kita nampak sebenarnya dia satu benda yang taktikal dalam kita nak menuntut ilmu ni. Dia panggil disiplin ilmu. Kalau Ustaz Azhar dia akan sebut disiplin ilmu. Tapi disiplin ilmu ni kadang-kadang kita sebut selalu. Orang tak faham apa disiplin ilmu. Orang duduk pondok ni kebanyakannya yang ada disiplin ilmu. Tapi disiplin ilmu tu apa? Ni ada disiplin ilmu. Datangkan satu-satu perkara tu datang macam mana? Ada tak kaedah? Ni pertamanya sembahyang. Sembahyang ni dia pakai kaedah ni. Bukan tulisan saja sembahyang. Dengan guna kaedah fiqah apa ni? Itlaq disebut sembahyang. Jadi pada masalah ni, bila kata sembahyang, termasuk semua sembahyang yang wajib, sembahyang yang sunat, sembahyang jenazah, dikecualikan kepada dua saja, iaitu fakirut taharain dan juga daimul hadas. Orang yang fakirut taharain ni, iaitu orang yang tak boleh sembahyang tapi kena sembahyang juga. Nanti lagi akan datang kita sebut. Dia tak boleh sembahyang tu dipanggil fakirut taharain, kan? Maksud dia lemah dalam bersuci ketika tu, kan? Lemah keadaan di dalam bersuci tu, lemah. Dan juga orang yang daimul hadas ni, contoh orang yang silsil baul, silsil reh, kan? Orang yang apa? Hadas dia keluar. Tu daimul hadas ni lah. Jadi orang yang macam ni terkecuali. Orang yang kalau daimul hadas ni, dia kena apa? Dia kena basuh, tahafuz, ambil sembahyang dan sembahyang segera. Sembahyang tu pula mesti dah masuk waktu. Tu daimul hadas. Adapun orang yang fakirut taharain ni, apa dia? Tak boleh sembahyang pun kena sembahyang juga. Selain daripada dua golongan ni, kan? Nak sembahyang kena ada air sembahyang. Kena ada air sembahyang. Selain daripada dua ni. Jadi orang yang daimul hadas tu, dia dah sembahyang, kan? Faham dekat situ apa? Tengah sembahyang kan dan daimul hadas. Keluar pada kapas tu. Batal ke tak batal sembahyang? Kalau ikut kaedah, kalau ikut faham kita, batal lah. Sebab apa? Hadas, perkara yang melekat di badan. Betul? Yang bila ada perkara tu, dengan perkara tu diharamkan kita sembahyang. Kita faham macam tu. Jadi orang yang daimul hadas ni datang dengan kita, tanya dengan kita, saya ni sembahyang, keluar air kencing. Kita kena balik pada tu lah, daimul hadas. Jadi daimul hadas tu, dia tu betul daimul hadas ke tak? Jadi daimul hadas ada syarat-syarat dia, kena guna syarat-syarat dia baru sah sembahyang. Jadi tengah-tengah sembahyang keluar air kencing, tak membatalkan sembahyang. Dapat semua masalah, selesai masalah. Tu best fiqah tu. Itu je best dia. Saya yang tak best sampai kat tuan-tuan. Boring sikit. Tapi sebenarnya best. Memang best itu fiqah. Habis lah tu. Tak payahlah panjang-panjang sangat. Cukup tak boleh faham ni. Mana tadi?
Pasal tu syarat tu pun penting tuan-tuan. Dalam sembahyang, syarat tu pun penting. Kenapa kita latih sembahyang tu, syarat dalam sujud ada berapa syarat, dalam rukuk ada berapa syarat, kalau ambil wuduk berapa syarat, batal lagi sembahyang, kan? Berkait dengan syarat ke tak berkait dengan syarat. Contoh dia macam ni. Contoh dia orang yang khutbah, imam khutbah hari raya. Khutbah hari raya. Kan? Kita faham kalau ambil sembahyang, bila batal lah sembahyang, kena apa? Kena ambil sembahyang lah. Kan? Jadi orang yang khutbah, imam yang khutbah hari raya ni, tengah-tengah khutbah dia kentut. Kena tak dia ulang khutbah hari raya? Jenuh nak jawab. Satu orang, dia khutbah hari raya. Tengah-tengah khutbah hari raya, dia kentut. Batal lah sembahyang. Kan? Jadi dia kalau ikut hukum khutbah hari raya tu, hukum dia apa? Sunat ke wajib? Sunat. Kan? Sunat lah. Okay, faham lah tu, sunat. Ambil sembahyang tu, sunat lah juga. Betul? Tapi kita faham dekat sini, kalau kita ada wuduk, kemudian kita batal wuduk. Ni sah ni sebelum daripada masuk buat ibadah. Itu sah. Ada pun batal duduk dalam ibadah. Ni kita cerita sikit. Jadi dia batal tu tengah dia buat ibadah. Batal tengah khutbah hari raya. Terkentut. Perlu tak perlu dia ulang khutbah hari raya? Sebab apa tak perlu? Sebab salah satu syarat dia ada wuduk ke? Syarat khutbah hari raya ada wuduk ke tak? Berbeza dengan syarat khutbah sembahyang Jumaat. Nampak tak? Jadi syarat tu pun kena simpan. Ambil syarat mesti simpan. Pasal tu kitab memang penting ada kitab. Sebab apa? Bila ada syarat je kita tulis kat bawah tu. Syarat penting. Ni syarat. Ni. Jadi syarat mesti ada masyrut. Mesti ada tempat yang disyaratkan. Satu kalau kata faham sikit-sikit lah. Ni kita sebut saja-sajalah sekali imbas. Nanti kita lalu juga. Cuma ni nak bagi nampak sikit, buka sikit minda kita kan. Saya tak nak laju ni sebab apa? Sebabnya fiqah ni kita dah nak keberat dah ni. Saya buat dobik pun berat kalau tak saya pening kan. Dobik yang dah ada dalam ni lagi, dobik tambah pula. Lepas tu saya nak kena fahamkan pula. Jadi makan bateri lah. Tu saya pelan-pelan. Pelan-pelan takut nanti saya tertinggal dobik. Sayang, tuan-tuan pun terlepas, tak dapat. Aku tak nak. Jadi boleh faham kat situ. Dia ada syarat dia. Kalau haid dan nifas, kan? Orang yang berhadas. Macam yang sebelum ni kita sebut lah, kan? Dia gila. Kemudian dia haid dalam gila dia. Betul tak? Kalau ikut orang gila, wajib tak dia qada sembahyang? Tak wajib qada. Tapi kenapa waktu dia haid, dalam dia keadaan gila, kemudian dia habis haid dan kemudian dia hilang gila. Dia kena qada sembahyang yang dalam haid itu. Sebab apa? Sebab ada syarat wajib qada dalam haid nifas. Nampak? Jadi syarat tu duduk dekat dalam. Jadi syarat duduk dalam, kena buat. Tu sikit je. Nampak sikit tapi kesan besar. Faham dengan fiqah ni, dia jadi kesan kita. Faham tu tinggi lah. Dan barang tu habis sembahyang. Dan barang yang pada makna sembahyang. Barang yang pada makna sembahyang. Satu sembahyang, satu barang yang pada makna sembahyang. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya ada perkara yang disebut perbuatan tu ialah perbuatan ibadah. Sebelum daripada ni saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Menang lawan bola 3-0. Kan? Hat-trick 3-0. Habis saja pengadil tiup whistle, tukang skor yang hat-trick tu biasa dia buat. Sujud tu perbuatan ibadah. Tu dia panggil pada makna sembahyang. Pasal tu tak boleh suka-suka.
pada makna sembahyang ni besar kan? Dan barang yang pada makna sembahyang ni yang sama pada makna sembahyang. Mana dia bagi contoh tu? Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ni disebut dengan sujud sebab bacaan. Sujud sebab bacaan. Jadi Quran ni apa dia? Bacaan. Itu Quran. Jadi Quran bila dah ditulis, itu dia panggil tulisan pada bacaan. Dia lain. Kan? Kenapa saya sebut ni? Sebab hukum ni lain. Apa hukum pegang Quran dalam phone? Apa hukum pegang Quran sebenar-benar Quran? Tulisan bacaan. Tulisan pada bacaan. Kalau phone, tulisan tak? Ditulis tak? Ditulis tak? Nampak? Bukan ditulis. Dia digital, dia keluar. Itu dia lain hukum ni. Sikit je, tapi kesan dia besar. Tak apa, nanti ke depan ni kita sebut dah ni. Jadi sujud tilawah. Sujud tilawah. Mana ni? Ni sebab dua bit dalam ni lain. Sebab dua bit yang ni saya dah buat. Tu nak tengok. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan kita sujud tilawah. Kan? Sujud tilawah ni boleh berlaku di luar solat ataupun di dalam solat. Itu sujud tilawah. Sama ada yang membaca ataupun orang yang mendengar bacaan tu. Jadi orang yang mendengar dari luar sembahyang ataupun dia bukan dengar luar sembahyang, dia dengar Tok Imam lalu tepi masjid, lalu tiba-tiba dengar Tok Imam baca surah Sejadah. Sunat tak sunat dia sujud tilawah? Sunat dia sujud tilawah. Jadi sunat dia sujud tilawah tu kena ada sembahyang tak kena ada sembahyang? Kena ada sembahyang. Kena ada sembahyang. Itu sujud tilawah. Jadi kalau Imam Ghazali dia disebut ada doa dia kalau sujud tilawah ni, ada doa dia. Sujud syukur ada doa dia. Bukan duk kita baca subhana rabbiyal a'la tu. Dia ada doa. Kalau kita sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasu. Kan? Kalau kita sujud sajadah, sebab kita pada pembacaan surah Sejadah tu. Jadi sujud tilawah ni pada mana-mana 14 daripada ayat yang ada dalam surah-surah, dalam surah-surah yang ada dalam Quran tu. Kan? Maksudnya mana-mana 14 tu, 14 ayat tu kita dengar, kita sunat sujud tilawah. Jadi kalau luar sembahyang ni, kalau ada kita dengar, kalau Tok Imam baca tu, kalau rasa nak sujud kan, kalau rasa kita nak sujud tilawah sebab kita dengar surah Sejadah yang dibaca tu, kita kena ada wuduk. Soalan ni sekarang ni, masa kita nak ambil wuduk tu dengan masa kita sujud tu ada penceraian tak? Dengar Tok Imam baca, kita dalam kereta, kita ni warak kita ni kuat, semua perkara sunat nak buat contoh kan. Jadi kita berhenti kereta pergi ambil semayang, boleh tak boleh? Tu boleh. Mualat, dia masih panggil mualat. Yang tak boleh dia apa? Kita dengar pagi tadi. Kan? Tiba-tiba malam ni rasa tadi dengar surah Sejadah ni pula baru belajar pula kan. Sunat sujud, aku nak ambil pahala sunat. Tak boleh tuan-tuan. Tu dia panggil mualat. Mualat ni berturut-turut. Mana lagi mualat? Mualat ni baca Fatihah tu kan. Baca Fatihah tu mualat. Dengan makna berhenti lama pada Fatihah, kena ulang balik. Tu kena ingat tu. Ramai bukan nak kata ramai sangat, tapi nak bagi tahu kadang-kadang saya solat kat masjid bertemu dengan imam-imam yang macam ni. Dia baca kadang-kadang ada tengah-tengah di antara ayat-ayat tu ada doa yang kita tak mengaji lagi dengan Tok Guru kan. Macam berhenti ihdinas siratal mustaqim.
Kadang-kadang kita sembahyang belakang untuk guru tua, dia ada baca ke apa, kita tak tahu. Kita tak mengaji, kan? Dia berhenti lama. Yang kawan ni pun baru jadi tok imam kat masjid. Kat kampung tengok tok imam ni biasa sampai situ berhenti lama. Biasa nak tunjuk hebat sikit, berhenti kat situ. Berhenti lama tu tanpa sebab kena ulang. Tidak batal semayang ni. Batal semayang tu bila? Waktu dia rukuk. Tu semua tu dia akan main kat dalam kepala kita. Kena ingat ni. Batal semayang waktu bila? Bukan waktu tu batal semayang. Waktu dia rukuk tu batal semayang. Sebab apa? Sebab dia kira Fatihah dia tak habis. Tu mualat. Jadi mualat ni dengan satu dia, mualat dia lawan dia. Mualat berturut. Muasak masa yang panjang. Muasak ni waktu bila? Waktu macam kita cakap, waktu solat masuk aja zuhur, kan? Waktu solat tu muasak. Adapun solat wajib. Kan? Kita sebutlah sebelum ni, baru berapa perenggan je sebelum ni. Kan? Jadi bila kata wajib semayang segeralah. Dah tu berapa ramai orang tak semayang sekarang. Nampak? Ni fiqah. Ni kita nak latih otak kan. Berapa ramai orang tak semayang? Sebab apa tak semayang? Kan ulama' bagi dua pilihan. Satu lagi apa? Kalau kata tak semayang segera, kena berazam. Fakih tu. Dia panggil kita sikoh. Fakih, kita faham betul masalah fiqah, baru kita boleh balik. Sikit dia ambil sikit-sikit lah. InsyaAllah. Ni saya pun nak ingat. Bukan kata nak tak niat. Kita niat muzakarah. Betul-betul niat muzakarah. Tu sujud tilawah. Dan atau pada kata apa dia? Pada makna sembahyang tu. Tu sujud tilawah tu pada makna sembahyang yang mana? Yang luar sembahyang tadi tu. Kita tiba-tiba sembahyang tu, kan? Tiba-tiba sujud. Kita duduk, angkat takbir, aku niat kan. Saja aku sujud tilawah. Allahu Akbar. Sujud. Bangun bagi salam. Tu kaifiat dia, kan? Ada orang kebanyakan dia buatnya ni. Sujud terus. Kan? Sujud terus lepas main bola, menang 3-0. Kan? Kalau kita tanya sujud apa tu bang? Dia kata sujud apa? Sujud syukur. Tu depan. Dan sujud syukur. Sujud syukur tu kena ada wuduk tuan-tuan. Kita masuk orang kena tutup wuduk, kena ada. Dia sujud free. Menang dah. Free boleh dosa. Tuan-tuan. Jadi sujud syukur ni panjang perbahasan ulama tentang sujud syukur ni kan. Dalam kitab Sabilal Muhtadin memang tak sempat saya nak tengok tuan-tuan kan. Jadi sujud syukur ni sujud sebab sujud sebab syukur. Apa dia sujud syukur? Sujud sebab syukur. Syukur sebab apa? Dia datang pula pertanyaan. Syukur dengan kita dapat nikmat besar-besar daripada Allah Ta'ala. Itu kita sujud syukur. Sujud syukur ni tak mesti kita dapat nikmat besar. Kita tertolak daripada bala. Contoh macam COVID. Baru-baru ni kan. Orang rumah kita kena COVID. Cek positif. Lepas tu, kita pun pergi juga swab test, swab tengok kita tak kena kan. Tak kena tu sunat kita sujud syukur. Sujud sebab apa? Sujud sebab tertolak benda tu daripada kita. Balik. Ataupun duduk dalam wabak. Kadang-kadang bukan sebab kita. Sebab negara lain. Seluruh negara Asia kan. Apa ni? Dilanda wabak COVID kecuali Malaysia. Sunat kita sujud syukur. Okey, sujud ni pula ada tak pencaraian masa? Selagi mana kita duduk dalam wabak tu, selagi tu kita boleh sujud syukur. Tu sujud syukur. Apa lagi sujud syukur? Sujud kita dapat 3 orang bini. Dapat bini bukan 1 sekali 3. Kan? Pergi akad nikah tu 3 sekali. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Saya ada kawan saya. Bukan kawan saya lah. Kawan saya punya budak ngaji. Budak sama ngaji dengan kita orang. Dia punya kawan. Punyalah nakal kawan ni. Pagi dia pergi akad nikah. Nama belum masuk lagi dalam sistem. Dia pergi. Lepas dia akad nikah, dia cakap dengan rumah dia kena ni pergi outstation. Dia ada kerja.
Pergi nikah pula satu lagi. Dah 2 orang bini. Dalam satu masa. Ada itu. Sujud syukur. Itu nikmat tu Allah Ta'ala bagi kat dia lah. Nikmat yang mana ni? Nikmat yang zahir. Kan? Yang besar, yang zahir. Ataupun tertolak bala macam kita cakap tadi. Pada diri kita ni, lepas kita bala kan. Tapi yang ni kita tak ni. Kita tak sunat lah. Contoh kita nampak kawan kita kan. Berdebar motor. Motor suku langgar kereta sebelah kita. Kawan pula jiran. Ui, ya Allah. Terperanjat aku. Kita pun naik motor juga. Tapi dia kena sebelah kita. Semalam aku belajar kena sujud syukur sebab tertolak balik. Kita bantai sujud depan dia. Jangan tuan. Kecil hati dia. Tak boleh. Tak boleh sujud depan. Ataupun orang sakit. Kita ziarah orang sakit. Sunat sujud syukur. Sebab apa? Sebab kita tak sakit macam dia. Jadi sunat juga sujud syukur. Ni sunat sujud syukur ni. Satu perbahasan yang panjang dalam kitab Sabilal Mu'tadid. Tu kata panjang tu. Tuan-tuan pernah dengar ke ziarah orang kita sunat sujud? Tak pernah. Betul tak? Tapi sunat. Di antara perkara sunat. Sunat ni kita elok buat lah. Maksudnya kalau kata kita ni yang orang yang jenis kuat, elok kita beramal lah. Mana-mana yang kita dah tahu tu kita beramal. Ataupun kita bertemu dengan orang-orang yang fasik. Fasik secara zahir. Nyata. Apa dia? Bawa anak dara orang. Zoom. Bawa keluar anak dara orang kan. Ya Allah, itu nasib baik aku tak macam kau. Ataupun apa? Orang yang betul-betul jahat lah. Kita keluar-keluar rumah jumpa nampak dia berjudi. Yang ni ulama' kata apa? Sunat kita sujud depan dia. Tapi dia ada koik tu apa? Selagi mana dia tak belasah kita. Kalau dia belasah lagi ya tuan-tuan kan. Dia buat pasal pergi sujud kat depan dia. Dia ada koik tu. Dia ada dalam kitab Arab dia ada sebut. Senang. Jadi kaifiat dia macam mana? Macam saya cakap tadi. Semua kena ada tumak ninah juga. Tuan-tuan duduk kan? Duduk bertimpuh tu. Lepas tu angkat takbir tu dengan niat aku sujud syukur. Sudah. Kerana Allah Ta'ala. Sujud tu, doa tu Tok Guru tak bagi saya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa, baca. Itulah doa ni. Imam Ghazali sebut ada doa. Kalau tak jumpa doa tu, baca Subhan Rabbiyal A'la cukup. Eloklah zahir kan. Banyak benda. Contoh macam kita pergi dapat anak kan. Ataupun anak kita ni periksa dapat nombor 1. Guru Ustaz Laidin dia pesan apa? Kalau kita ni boleh berjaya buat benda-benda ni, itu tanda kita ni apa? Kita di antara orang yang kenal Allah Ta'ala. Apa? Dia ada ayat dia tu, saya lupa. Cakna, bukan Cakna, dia ada ayat dia. Macam ni lah. Kita ni duduk dalam satu kelas. Kan? Ataupun dalam satu tempat kerja. Ada 4-5 orang. Tapi bila panggil je nama kita. Bos panggil je, panggil nama kita. Apa dia panggil tu? Ada connection kan? Bila kita selalu buat benda-benda tu, kita dipanggil di antara orang yang ingat, kuat lebih ingat pada Allah Ta'ala. Tu sujud. Alah, tak ingat lah ayat tu. Nantilah tuan-tuan kalau jumpa. Rezeki lah tuan-tuan. Jadi sujud syukur dengan sebab melihat orang yang buat kejahatan ni, kita sujud, boleh sujud dalam dia ni kan. Yang kata boleh, siapa kata? Ustaz Pendi kata. Masa aku ada tulis dalam kitab Bajuri Iqna'. Dalam kitab Bajuri Iqna' ada tulis, kitab Arab lah. Dia suruh sujud depan orang yang buat jahat tu, kita sujud depan. Sunat lah. Jadi memang kena kait, dia kena ada wuduk. Yang penting sebenarnya sujud tu, ni yang dipanggil dengan pada makna semayang. Satu, kena ada wuduk semayang. Yang kedua, kena ada wuduk perkara yang pada makna semayang. Tu dia sujud. Sujud di luar daripada ibadah tu. Tapi sebenarnya perbuatan tu ialah perbuatan ibadah. Pasal tu dia kena ada semayang. Dan baca khutbah bagi sembahyang Jumaat. Jadi baca khutbah yang kena ada semayang, air semayang ni pada
masalah sembahyang Jumaat, sebab sembahyang Jumaat tu wajib. Adapun sembahyang sunat hari raya macam kita sebut tadi lah, kalau batal tak perlu ulang. Sebab apa? Syarat sah khutbah hari raya tu di antaranya tak perlu ada sembahyang. Base. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, boleh sikit ya. Dan kedua daripada 4 perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas tu, apa dia? Tawaf. Tawaf. Ada yang tulis. Jadi tawaf sama ada kita tawaf kudum, yang ni tawaf kita selamat datang. Tawaf kita masuk Masjidil Haram. Bukan tawaf selamat datang, tawaf kita masuk Masjidil Haram. Masjid dalam seluruh dunia ni, kita masuk lah mana-mana masjid pun, ataupun Masjidil Nabawi, kalau kita masuk kan, kita kena solat tahiyatul masjid. Ada pun masuk dalam Masjidil Haram, masuk je Masjidil Haram kan, disunatkan kita bukan solat tahiyatul masjid, disunatkan kita tawaf kudum. Masuk-masuk je kena tawaf kudum. Lepas tu kalau kata kita ni lah ada rezeki Allah Ta'ala bagi, sebenarnya masuk je Masjidil Haram tu, kita tak boleh tengok Kaabah, kita kena tengok bawah. Tengok bawah betul-betul sampai depan Kaabah, baru kita angkat kepala tengok Kaabah. Supaya apa? Nak mendatangkan rasa takjub dengan kebesaran yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim. Kan? Adanya tapak Kaabah kan. Lama tak lama? Lama tuan-tuan. Orang Yahudi ni dia buat kajian apa? Bangunan tertua di dunia, Kaabah. Jadi Kaabah ni sama dengan tiang Arash. Tiang Kaabah ni sama dengan tiang Arash. Satu kalau ni antara soalan-soalan fiqh lah. Kalaulah kata orang kafir tanya dengan kita, you sembahyang, you hadap mana? Jawapan dia apa tuan-tuan? Ni berhajat pada ilmu yang betul-betul kemas kan. Kita hadap apa? Hadap Kaabah kalau orang sebut betul. Hadap Kaabah ke hadap kiblat? Nampak? Hadap kiblat bukan Kaabah. Sebab apa? Kalau lepas tu dia tanya kita, kalau itu macam you pun sembah batu. Dia cakap dengan kita, you pun sembah batu. Mana batu? Dia kata Kaabah kalau kita sembah. Kita bukan sembah batu, kita sembah kiblat. Kita sembah Allah Ta'ala, sembah kiblat pula. Kita sembah Allah Ta'ala menghadap kiblat. Sebab apa kita menghadap kiblat? Ini semua latih otak kita boleh. Kerana itu perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kata Kaabah tu apa, takdirlah Kaabah tu hilang daripada itu, banjir. Hilang tapak Kaabah. Mana kita kena hadap? Dah tahu dah jawapan. Jadi kiblat kita tu, kiblat yang Allah Ta'ala perintah. Pasal tu ada masjid Kiblatain. Betul tak? Kalau pergi Mekah, ada masjid disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Kan? Sebab apa? Masa zaman Nabi, Allah Ta'ala perintah suruh hadap ke Masjidil Aqsa. Tapi sepanjang tu juga Nabi rasa tak seronok apa semua. Tapi Nabi tak cakap lah. Sampailah Allah tukar perintah tu daripada Masjidil Aqsa, tukar arah kiblat. Daripada masjid menghadap ke sana, pergi menghadap ke Kaabah. Jadi itu dia, bukan sembah batu, bukan. Tapi kita sembah Allah Ta'ala menghadap kiblat yang syarak suruh kita, tuntut kita. Menghadap kiblat tu apa? Tuntutan syarak, perintah. Syarak-syarak apa pula? Syarak-syarak tu Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala. Itulah syarak. Hukum syarak tersebut apa dia? Hukum Allah Ta'ala. Tu hukum syarak. Sikit-sikit lah tuan-tuan baca sikit, tapi boleh dapat banyak tu alhamdulillah lah. Boleh Tapi tuan-tuan dah mengantuk lah. Dah lebih ni. Jap. Tengok masuk lagi tak? Allahu Akbar. Kak Imam Balun. Okey. Jadi tawaf haji ni seperti rukun haji, tawaf ifadah, lagi tawaf umrah, tawaf wada'. Itu tu tawaf-tawaf yang kita sepatutnya buat lah. Dalam tu memang kena ada lah. Lebih-lebih lagi kena ada sembahyang.
Adapun tawaf kudum ni masuk-masuk aja Masjidil Haram tu kita kena tawaf. Jadi tawaf tu kena ada semayang ke tak ada? Kena ada semayang. Nabi sebut apa? Tawaf ni menepati tempat sembahyang. Tu kena ingat apa dia? Tawaf ni menepati tempat sembahyang. Maksudnya apa? Dalam sembahyang kan, satunya kita kena ada wuduk lah. Jadi tawaf pun kita kena ada wuduk. Cuma beza tawaf ni kita boleh bercakap. Bercakap tu dengan hajat lah ataupun berzikir. Makan pun boleh tengah tawaf. Tengah tawaf ni makan pun boleh. Tak sambung lagi kan? Tarik lagi 9.30. Dan ketiganya menyentuh Quran dan jikalau dengan berlapik sekalipun. Ni kita baca nanti lah. Sebabnya yang ni pun banyak juga perbahasan dia. Nanti saya tengok, saya cuba korek-korek dalam Sabilal Mu'tadin. Sebab apa? Kadang-kadang masalah ni banyak. Contoh macam azimat. Kita kadang, zaman moden ni, kita kata kita tak jumpa Tok Bomo. Dulu ni, dia orang panggil Tok Bomo. Siapa pun Tok Bomo? Jumpa orang yang boleh berubat Islam ni, kalau orang dulu dia panggil Tok Bomo. Sekarang je nama moden sikit apa dia? Perubatan Islam. Betul tak? Jadi bila benda-benda macam ni kita pergi jumpa kan, dia ada berkaitan dengan wuduk. Mana dia bagi kita ni, ada ayat sikit ni, saya tulis lah kan. Bila kita ngaji dalam keadaan kita kemas secara faham kan, dia tulis tu, dia ada wuduk ke tak ada? Kita tanya dia, nak tanya lah doktor, ada wuduk ke? Tak apa, saya tulis ni. Ni semua lagi akan datang kita sebut kan. Sebab dia ada kaedah yang ulama sebut, apa dia? Ma haruma kathiruhu kan. Ma haruma kathiruhu faqaliluhu. Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haramun. Barang yang dengan banyaknya jadi haram, barang yang haram dengan banyaknya, ma haruma kathiruhu kan, faqaliluhu haramun. Maka sedikit pun jadi haram. Sedikit pun jadi haram. Tuan-tuan boleh tengok. Dia ada kait kat mana ni? Dia kait dekat bila kita nak pegang satu-satu huruf tanpa kita qasatkan huruf tu huruf jawi ataupun ayat Quran, dia akan balik pada kaedah itlaq ataupun muqayyad. Nampak tak? Jadi orang hari ni ada yang buat signboard. Betul tak? Kadang-kadang tulisan dia homopati. Belakang tu dia tulis nun. Nun tu dia qasat apa? Masa dia buat. Kalau dia semata-mata itlaq tu ayat Quran. Sama juga orang yang menulis. Kad kahwin, kawan nak kahwin. Tahun lepas kahwin dah, tahun ni kahwin lagi. Bagi kad ada bismillah. Ni haru biru. Tu ayat Quran lah tu. Bagi pula kat kita ni bulan depan nak nikah ni. Kita pun sambut elok. Seronok nikah. Tak mungkin. Apa hukum? Free je tuan-tuan. Satu kata sebenarnya dosa tak sedar tu lagi banyak daripada dosa yang kita sedar. Kita faham dosa besar je. Berzina, merompak, mencuri, pukul orang. Kan? Asal dengki. Yang kecil-kecil. Padahal kita buat je. Tok siap masjid boleh banyak buat. Tok siap masjid. Pergi masuk dalam masjid. Kalau kita dah mengaji, kita akan rasa sedih. Tok siap ni best. Dia ambil mop. Cak. Dia mop masjid ni. Tek cicak, tak tek cicak. Dia mop. Apa hukum? Maksudnya apa? Taharah lepas tak lepas? Taharah tak lepas lagi. Dan macam mana semayang nak masuk? Tu belum cerita sikit-sikit lagi. Yang dimaafkan, yang tak dimaafkan pada pakaian. Yang boleh dimaafkan pada semayang, tak dimaafkan pada makan. Yang dimaafkan pada makan, tak maaf pada semayang. Ni baru betul ahli sunnah. Apa? Fiqah pun fiqah ahli sunnah. Fiqah mazhab. Ini tak. Kalau ikut pendapat mazhab Hanafi, boleh. Seronok engkau keluar ikut pendapat Hanafi. Siku je itu tu. Kaedah mana? Syarat mana? Kan? Syarat sah mana? Syarat batal mana? Tak ada habis.
Itulah fikah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dan ketiganya menyentuh Quran, dan jikalau dengan berlapik sekalipun, tu royah pada kata apa, haram dengan sebab berhadas. Kalau kata kita berhadas, haram kita mengerjakan perkara ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Kita tutup dengan suratul As dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.